Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, insya-Allah hari ini kita akan berkongsi berkaitan tentang kisah Qarun di dalam Al-Quran. Baik, kita akan membaca surah Al-Qasas ayat 76 hingga 82. Bila saya tengok balik, saya ingatkan pendek. Rupanya ayatnya panjang-panjang. Baik, ini ayat antara ayat yang membicarakan tentang Qarun. Jadi boleh kita mulakan? Siapa yang akan ikut saya baca? Ustaz Syaril, Boleh Ustaz. Okey, baik. Alright. Okey. Kita akan mulakan insya-Allah ayat yang 72, 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna Qaruna makana min qaumi Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي قال إنما أوتيته على علم عندي
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. ويكأنه لا يفلح الكافرون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syahril. Baik, seterusnya kita boleh bacakan terjemahan daripada ayat 76 sehingga 82. Jadi saya menjemput macam biasalah Puan Hamimah untuk membacakan terjemahan. Assalamualaikum. Ayat Waalaikumsalam. 76. Sesungguhnya Karun adalah ia dari kaum Nabi Musa. Kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Dan kami telah mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Yang ini ia berlaku sombong. Ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Ayat 77. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahalamu dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, iaitu keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Ayat 78. Karun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada kepadaku. Kalaulah Karun bijak pandai, tidakkah ia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang telah lalu orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan? Dan ingatlah, orang-orang yang berdosa apabila mereka diseksa, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka kerana Allah sedia mengetahuinya. Ayat 79, kemudian Karun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Pada saat itu berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia. Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Karun. Sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik. Ayat 80. Kemudian Karun keluar kepada kaumnya Sama dengan lah. memakai... Kenapa sama, Doktor? 81. Okey, ayat 81. Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Maka tidakkah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah? Dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan orang-orang yang pada masa dahulu bercita-cita mendapat kekayaan seperti Karun mulai sedar sambil berkata, wah, sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hamba. Dan dia juga yang menyempitkan, kalau tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, tentulah kita akan dibinasakan dengan tertimbus di dalam tanah seperti Karun. Aduhai, sesungguhnya orang-orang yang kufurkan nikmat Allah itu tidak akan berjaya. Baik. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Okey. Terima kasih saya ucapkan. Saya rasa translation saya ni ada satu yang tertinggal lah, ayat 79 ni kot. Ah, 79, 70, 79, 80 kot yang 80 kot. Wah. 80 tadi. 80 kot. 80 lah. 80 ni yang dia minta bayar zakat kot. Bayar zakat lah. Okey. Alright. Baik. Bukan zakat ni Baik, kita akan teruskan perbincangan kita tentang Qarun ni. Okey, sebelum kita menjurus kepada Qarun, sukalah saya remind balik antara cabaran dakwah ketika zaman Nabi Musa ketika berada di Mesir. Okay. Nabi Musa sebenarnya menghadapi kalau ikutkan tiga cabaran utama, tiga orang ni yang Nabi Musa akan menghadapi, iaitu Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Siapa itu Fir'aun? Okey, kalau kita rujuk kepada sejarah lah, kalau saya tengok banyak timeline, dia kata Fir'aun ni ialah Fir'aun Ramses II. Yang dia yang mengejar Nabi Musa itu ialah Fir'aun Ramses II. Fir'aun ni banyak.
Fir'aun macam-macam lah. Fir'aun Ramsis I dan sebagainya lah. Tapi yang kepada hidup pada ketika zaman Nabi Musa alaihi salam ialah Fir'aun Ramsis II. Okay, yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam laut laut merah laut merah. Di mana laut merah itu ditenggelamkan Fir'aun laknatullah ni ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam dan kaum Bani Israel yang lari ataupun keluar daripada Mesir ketika itu dan menuju ke Palestin. Baik. Ustaz Syarif pernah sampai ke Laut Merah ni? Di Aqabah kan Ustaz? Saya tak pasti, saya tak tahu. Di Aqabah pernah Ustaz. Antara Mesir, Mesir, Palestin dengan Jordan. Dekat situlah. Maknanya betul, orang kata Laut Merah ni jalan nak menuju ke Palestin, betul ke? Betul betul. Kemudian dia Ah. di Mesir dia melalui Sinai. Lembah Sinai tu kan. Okey. Kita kena tanyalah orang yang pernah pergi. Kita pun tak pernah pergi. Okey, itu adalah sedikit tentang Fir'aun. Okey. Fir'aun ini yang dihadapi oleh Nabi Musa, iaitu Fir'aun ini merupakan ayah angkat kepada Nabi Musa alaihi salam. Maknanya itulah hikmah Allah. Nabi Musa, Fir'aun ni kan nak bunuh semua bayi-bayi yang ada dekat Mesir pada ketika itu sebab mimpi kan. Kemudian Allah tetapkan bahawa yang tinggal orang yang akan memusnahkan Fir'aun itu tinggallah di istananya. Panjanglah kisahnya. Nanti ada masa kita cerita tentang Nabi Musa sahaja. Okey. Kemudian kita ada Fir'aun. Fir'aun ni rajanya. Okey. Kemudian kita ada Haman. Siapakah itu Haman? Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, Haman ini merupakan, kalau tak silap saya, dia banyaklah versinya. Tapi Haman ini antara yang popularnya ialah dia ni macam pembina lah ataupun Perdana Menteri lah yang boleh, yang Nabi Musa, yang Fir'aun ini lantik untuk, orang kata apa? Untuk melawan dengan Nabi Musa alaihissalam. Contohnya, dulu kan ada kejap viral, Fir'aun ni membina menara sebanyak 15 kilometer lah kan. Diminta oleh Haman. Tapi 15 kilometer tu wallah taala alam, saya tak ada jawapan. Orang kata takkan lah, tak logik lah ustaz, pengelipu lara lah. Wallah alam, saya tak tahu. Jadi dia kata tak logik dan sebagainya, saya pun tak tahulah kan. Kita pun tak tahu. Kalau betul, betul lah 15 kilometer. Kalau salah, salah lah. Tak perlulah kita, orang kata tu, bergaduh-gaduh lah. Mungkin dia terlepas cakap ke, ataupun memang terdapat dalam kitab yang dia pelajari. Jadi kita ikut je lah. Kalau dia kata 15 kilometer, main yang kata ni palsu lah itu dan sebagainya. Tapi itu yang dia dengar dan dia belajar. Jadi kita raikan lah perbezaan pandangan tu. Okay. Alright. Kemudian antara lain, selain itu adalah Qarun. Kita ada juga Musa As-Samiri, Musa Al-Zafar. Okay? Musa juga namanya Musa Az-Zafar ataupun Musa bin Zafar As-Samiri. Merupakan, orang kata, cabaran dakwah Nabi Musa AS. Tapi Musa bin Zafar itu, As-Samiri itu berlaku selepas keluar daripada Mesir. Okay? Musa bin Zafar, nama dia Musa juga, kaum Bani Israel. Okey. Okey, kalau kita ingatlah balik kan. Okey. Qarun, punyalah kaya Qarun ni sampai ke mana-mana, semua harta Qarun. Okey, pertandingan mencari harta karun. Harta karun. Harta karun tu punyalah banyak sampai ke tanah Melayu ni kan. Okey, tapi tak adalah, itu biasa istilah yang digunakan nak menunjukkan betapa banyaknya harta Qarun ni. Okey, harta Qarun. Siapa sebenarnya Qarun ni? Qarun. Maknanya Allah menceritakan kisah Qarun ni di dalam Al-Quran, maknanya dia ada satu signifikan ataupun kata apa, keperluan yang menyebabkan kita kena belajar ataupun faham kenapa Allah masukkan kisah Qarun ini di dalam Al-Quran. Bukannya semudah, kalau tak penting Allah tak masukkan, tapi Allah masukkan menunjukkan kita kena ambil iktibar, pengajaran daripada kisah Qarun ini. Maknanya besarlah dia punya apa, nak kata kesalahan tu kesalahan lah, besarnya dia punya hukumannya sampaikan Allah
masukkan di dalam Al-Quran. Okey, siapa sebenarnya Qarun ini? Okey. Siapa sebenarnya Qarun? Okey, ada 4 pandangan tentang siapa sebenarnya Qarun ni. Qarun ini pandangan yang popular ada 4. Okey. Dan di dalam Al-Quran, Qarun ini dia tidak menyatakan siapakah Qarun ini. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran hanya dikatakan ayat ni kan. Saya ingat inna qaruna kana min qaumi Musa. Inna Qarun, sesungguhnya Qarun itu adalah sebahagian daripada kaum Nabi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah sebahagian daripada kaum Nabi Musa. Okey. Maknanya kaum Nabi Musa, tapi diperincikan, okey, diperincikan bahawa pandangan pertama Nabi Musa, saudara Nabi Musa sebelah ibu, saudara Nabi Musa sebelah bapa, bapa saudara Nabi Musa alaihissalam dan kaum kerabat Nabi Musa alaihissalam. Cuma tak diperincikanlah siapa dia. Tetapi maknanya bila tak diperincikan dia boleh terbuka kepada perbahasan dan perbincangan. Sebab kita tahu yang pentingnya Qarun itu adalah sebahagian daripada kaum Nabi Musa alaihissalam. Baik. Apakah kesalahan yang dilakukan oleh Qarun ni? Kalau kita tengok ayat 81 87 ni, 76, okey, macam mana nak katakan betapa kayanya, betapa kayanya Qarun ini. Allah telah berfirman, okey, kat sini ada maksudnya. Okey, macam Ustaz Syarif kata sepupu Nabi Musa. Sepupulah. Kalau dia saudara sebelah ibu, maknanya dia sepupulah. Okey, maknanya ibu dia punya adik-beradik, punya anak. Jadi sepupulah. Ada 4 pandangan. Tapi terpulanglah sebab dia bukan dalil yang qat'i. Yang qat'inya dia sebahagian daripada kaum Nabi Musa. Okey, baik. Kemudian berlaku dia punya kaya tu. Okey, kalau kita melihat daripada ayat Al-Quran, maknanya confirm, qat'i ni pelbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebahagian orang yang kuat sasa. Maknanya kunci dia saja orang kata apa dah berat dah. Dah kunci dia dah berat dan ada yang kata dah banyak, besar dan sebagainya. Itu baru kunci kekayaannya. Kunci gudang dia. Kunci gudang Qarun iaitu terlalu besar terlalu besar. Kita pun tak tahu, wallahu taala alam. Mungkin Ustaz Syarif pernah sampai ke Tasik Qarun ni? Tidak, tak pernah Ah, Ustaz. Tidak okey, tak pernah sampai. Okeylah, bolehlah kita cerita lagi. Sebab Ustaz Syarif dia tahu kan. Okeylah. Dia punyalah besar. Okey, ada yang riwayat menyatakan bahawa Qarun punya anak kunci ni terpaksa dibawa oleh unta ataupun keldai, ataupun bukan unta, bukan keldai, dia barol. Barol. Ada 60 ekor barol yang terpaksa mengangkat anak-anak kunci Qarun ini. Punyalah kaya. Ada yang juga berpandangan bahawa Qarun ini adalah menteri kewangan kepada Fir'aun. Jadi dan juga ada juga pandangan Qarun ini merupakan mata-mata daripada Fir'aun untuk tengok nak tengok kegiatan Nabi Musa alaihi salam. Okey, dan pengikutnya. Jadi tiba-tiba saya terfikir satu benda kan. Macam mana timeline? Bila kita sebut tentang timeline, kisah Qarun ni muncul ketika mana? Okey, kalau kita ingat selepasnya Nabi Musa ni menerima wahyu, okey, maknanya ni Madian pulang ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Okey. Kemudian Nabi Musa keluar daripada Mesir untuk menuju ke Palestin. Okey. Kemudian daripada Palestin nak menuju ke Palestin tu, kisah Samiri pula, ataupun Nabi Musa naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tursina. Jadi di manakah timeline kisah Qarun ni muncul? Saya selalu ingat. Lepas je dialog Nabi Musa dengan Fir'aun ini, terus Nabi Musa keluar daripada Mesir. Rupanya kisah Qarun ini berlaku di antara period yang ini. Di mana sebelum Nabi Musa keluar daripada Mesir, inilah berlaku period yang macam apa? Haman nak bina tentang apa? Menara 15 menara yang tinggi untuk melihat Tuhan Musa. Kemudian
untuk kemarau, dan kemarau pun berlaku di sini, dan apa kata ternakan ataupun tanaman Firaun ini diserang oleh tentera-tentera Allah, iaitu daripada kutu, belalang dan sebagainya pada period yang ini. Maknanya kisah Qarun ini berlaku di antara selepas dialog Firaun dan sehinggalah Nabi Musa alaihissalam itu keluar dan membelah Laut Merah. Maknanya period berlaku kisah Qarun ini berlaku di sini. Okey. Jadi maknanya punyalah besar ini dan kemudian Qarun ini berlakulah dia sombong. Dia sombong, bongkak dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri kalau kita melihat kepada sejarah yang lebih awal lagi, di mana apa uh, apa Iblis laknatullah kan. Iblis keluar daripada syurga hanya kerana sifat sombong ataupun bangga diri, takaburnya sehingga menyebabkan beliau iblis dan pengikutnya keluar daripada syurga. Okey, punyalah kaya Qarun ni. Kemudian kaumnya ataupun orang-orang soleh pada ketika zaman Nabi Musa ni, dia kata janganlah engkau bermegah-megah. Sebab apa? Sifat bermegah-megah ni hanya ada pada Allah sahaja. Manusia tidak boleh sifat seperti itu. Jangan saya minum. Kemudian kita pergi ke ayat 77. Okey, dan ini adalah satu dalil ataupun petunjuk yang Allah berikan kepada kita supaya tuntutlah harta kekayaan yang digunakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalmu dari dunia. Okey. Dalil inilah yang selalu yang kita perlu tekankan kepada umat Islam Okey, supaya kita tak salah mengumpul harta. Kita tak pernah salah mengumpul harta. Orang Islam juga perlu kaya, betul tak Ustaz Syaril? Ya, betul, betul. Sokong. Perlu kaya. Kalau orang Islam tak kaya, siapa yang nak bayar zakat? Kan? Jadi kita gunakanlah kekayaan, pendapatan kita itu untuk selain daripada kebajikan kita sendiri, kita boleh bagi juga kepada orang Islam yang lain. Itulah uniknya dalam sistem Islam. Kita ada sistem zakat. Zakat ni mungkin kita dah bincang kan tentang zakat. Tentang zakat itu ialah di mana orang-orang yang berkemampuan kaya yang cukup dia punya haul dan nisab perlu mengeluarkan zakat daripada harta itu dibeku ataupun terbeku. Kita ada duit simpanan, ASB, tabung haji. Kita simpanlah kita simpan. Daripada harta tersebut terbeku di dalam akaun ataupun di dalam tabungan, duit itu perlu dikeluarkan untuk menjana ekonomi. Okey, antara penggerak kepada ekonomi ialah golongan-golongan B40 ni lah. Golongan-golongan asnaf ni lah yang banyak yang akan perlu menggembeling kepada ekonomi sebab mereka akan berbelanja. Orang-orang kaya pun berbelanja kan. Tapi mereka ni lebih ramai sebab B40 mewakili 40% daripada orang di Malaysia ni. Jadi mereka golongan majoriti dan mereka juga yang akan banyak menggerakkan ekonomi, berbelanja kan. Dapat gaji kita pun berbelanja. Itu sebenarnya untuk bertujuan menggerakkan ekonomi. Mereka susah, mereka tak ada duit. Tapi melalui sistem zakat ini, mereka ada duit dan mereka pun membelanja dan sekaligus dapat menggerakkan ekonomi. Itu yang kalau saya ingat saya belajar ekonomi Islam dulu. Sistem zakat merupakan salah satu sistem, orang kata apa, pengagihan kekayaan yang paling yang berlaku secara semula jadi dan wajib lah wajib. Maknanya kerajaan boleh menggunakan sistem zakat ini untuk menggerakkan ekonomi. Jadi bila dapat kita bayar zakat saya percayalah rakan-rakan saya di UTM ni
membayar zakat, kita tengok kan banyak kali email kan, jom mari kita berzakat kan. Menunaikan zakat di Pusat Islam UTM. Semua bayar pusat zakat UTM ke bayar luar ni? Saya Dalam Ustaz. bayarlah di UTM kan. InsyaAllah kita melalui zakat yang kita bayar di pusat Islam ataupun pusat zakat UTM, dia dapat kita melahirkan lebih ramai lagi profesional. Nanti bila dia orang dah keluar menamatkan pengajian, mereka juga yang akan membayar zakat dan sekaligus ekonomi tu semakin berkembang. Kalau kita belajar tentang ekonomi, kalau kita orang kata apa, anak-anak kita lah. Anak-anak kita kan kita bayar yuran pengajian, bayar apa? Bayar bagi dia orang duit belanja, itu semua dipanggil human capital investment. Kita melabur kepada human capital. Okey. Dengan harapan nanti bila mereka besar mereka akan membalas balik. Okey. Okey, ayat 80 okey. Alright. Punyalah kaya. Kalau kita melihat kepada sejarah dalam Islam, okey, telah ada banyak beberapa sejarah di dalam Islam, ramai antara golongan-golongan yang kaya. Kalau kita melihat kepada, tak silap saya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, yang menyatakan antara ada 4 pemerintah agung yang pernah memerintah dunia. Dua yang Islam, dua kafir. Okey, dua Islam ialah siapa? Dua orang yang Islam memerintah daripada timur ke barat, barat ke timur. Siapa dua orang? Okey. Dua orang itu ialah Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Zulkarnain. Zulkarnain, orang yang mempunyai dua tanduk. Maknanya pakaian perang dia ada dua tanduk kan, Zulkarnain. Kemudian dia ada dua lagi yang bukan Islam, kafir, iaitu Namrud dan juga Raja Bukhtansor, ataupun kalau kita belajar sejarah istilahnya ialah Nebukadnezar yang meruntuhkan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi itu punyalah kaya kan Korun ni, Korun. Okey. Jadi tetapi bila dia dah kaya, dia tetap tertakluk kepada membayar zakat. Okey, tapi perasan tak kan bila orang tanya minta dia supaya, kalau kita merujuk ayat 77 ni, okey, ayat 77 ni, janganlah engkau melakukan kerosakan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Tapi kita melihat kepada jawapan kepada yang dinasihatkan oleh kaum-kaum Nabi, orang-orang soleh dalam kalangan kaum Nabi Musa alaihissalam. Qarun ni menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Kita tengok ayat yang dijawab ni. Okey. Maksudnya kat sini kita diberikan kekayaan, mereka Qarun ni dijawab dia ni disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada pada dia. Punyalah sombong. Sepatutnya kalau kita melihat kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu memiliki kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh sesiapa pun sebelum ni. Sebab Nabi Sulaiman pernah berdoa bahawa tidak meminta kepada Allah supaya tidak dikurniakan kerajaan dan kekayaan selepasku. Saya tak ingat ayat yang surah mana, surah An-Naml dulu, tak silap saya. Okey. Yang dikatakan bahawa lepas tu tiada lagi kerajaan yang sebesar Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey. Jadi inilah jawapan. Tapi Nabi Sulaiman apa jawapannya? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Allah. Kita jawab macam itulah tapi Qarun ni menjawab sebaliknya. Dia kata disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Okey, naudzubillah jadi kita ya Allah kurniakan kita pengetahuan dan kepandaian dan cara untuk memimpin dan sebagainya, tapi kita perlulah ingat tuan-tuan dan perempuan semua, saya pun menasihat kepada diri saya sendiri, okey, supaya kita samalah, okey, kita takut kepada Allah, okey. Semua ini kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengurniakan kita, Allah yang mengurniakan. Kenapa kau ni dapat kerja kerajaan? Oh, azza min fadli rabbi kan. Bolehlah jawab macam tu kan. Tapi tak tahulah kan, ada yang guna kabel ke masuk kerja kan? Tak ada kot kan. UTM insya-Allah tak ada lah. Tetapi yelah, sekarang ni pun nak dapat kerja pun susah kan. Tapi apa? Kita perlulah bersyukur kepada Allah. Kita perlulah kata apa?
jangan lupa dalam apa segala kita buat itu pun ada sumbangan orang lain. Dalam kejayaan anda semua. Contohnya saya berjaya, saya bekerja di UTM. Saya bekerja sebagai pegawai takbir, saya bekerja sebagai penolong pegawai takbir dan sebagainya. Itu semua adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, berkat dan berkat juga doa-doa daripada ibu bapa, suami ataupun isteri ataupun anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukanlah kejayaan kita semata-mata. Waktu saya belajar dulu, waktu saya sambung belajar, saya ingat Allah mudahkan urusan saya. Allah mudahkan urusan saya. Waktu saya menyiapkan, saya tak banyak masalah lah yang timbul ketika saya sambung belajar. Waktu di PhD lah. Saya Alhamdulillah, saya tak adalah menerima ujian tu, ada tapi taklah sebesar yang ada orang tu waktu sambung pengajian sampaikan tak ada duit dan sebagainya, dan ada yang sakit dan sebagainya. Tapi Allah mudahkan. Tapi saya fikir balik kan, kenapa Allah mudahkan? Sebab apa? Allah lah yang Allah yang memudahkan. Mungkin ada doa-doanya. Doa ibu bapa saya yang mendoakan dipermudahkan segala urusan kita. Okey. Kita pun sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mudahkan urusan kita. Okey. Jadi kita sambung lagi bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang telah lalu. Maknanya mereka ini telah diberikan pendedahan. Mereka ini, kaum-kaum Nabi Musa ini telah disampaikan oleh Nabi Musa AS ini kepada kaumnya bahawa sebelum-sebelum ini telah banyak umat-umat yang telah dibinasakan. Okey, contohnya kalau ikutkan period zaman Nabi Musa ni, zaman sebelum Nabi Musa, Nabi apa Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Contoh Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya umat manusia ni ditenggelamkan sepenuhnya. Kau kaya macam mana sekalipun, jika tak naik kepada kapal Nabi Nuh alaihi salam, akan terus binasa. Jadi umat-umat yang telah lalu, contohnya kaum apa lagi? Kalau kita tengok kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, di mana Allah hancurkan mereka. Kalau kita melihat kepada teknologi, kalau kita melihat kepada kaum Nabi Hud ni selepas kaum Nabi Nuh, telah ada wujudnya kalau kita tengok ayat Quran tu, kaum Nabi Hud ni besar-besar orangnya. Telah mewujudkan sistem pengairan yang bagus. Canggih lah, boleh dikatakan canggih. Kaum Nabi Soleh, tak silap saya, kaum Nabi Soleh, dia bina rumah tu dekat gunung. Rumah dia ialah gunung. Bukannya kita bina rumah, bina batu-batu, tak. Dia bina rumah melalui gunung. Punyalah hebat teknologi pada zaman tersebut. Dan teknologi ni mungkinlah, kata apa, kalau ada teknologi yang canggih, kenapa zaman kita tak merasa pun teknologi tu? Dia orang tak ada pun mewarisi kan teknologi tu. Mungkin ada sebabnya Allah nak menghilangkan teknologi tu kan. Macam orang Melayu Nusantara lah. Okey, orang Melayu di Nusantara. Kalau kita belajar tentang sejarah Melayu di Nusantara, okey, kalau kita melihat pernah dengar tak kalau kita baca Sulalatus Salitin tu, ataupun Sulalatus Salitin di mana kapal Hang Tuah. Apa nama kapal Hang Tuah? Ada tak yang tahu nama kapal Hang Tuah? Okeylah, anggaplah tak tahu Okey, dalam Sulalatus Salitin ataupun sejarah Melayu, saya bukunya ada Sulalatus Salitin ni, ke mana saya letak untuk ingat kapal Hang Tuah ialah diperbuat daripada Bendam Berahi itu terlalu besar mengalahkan kapal-kapal daripada Portugis. Punyalah besar kapal kapal Hang Tuah tu. Tapi kenapa kita tidak mewarisi? Dan mana hilangnya Bendam Berahi tu? Nama kapal tu Bendam Berahi tu, di mana hilangnya? Kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu lah mana tenggelamnya Bendam Berahi tu. Punyalah besar. Tapi punyalah besar tu nak berlabuh di China. Di China maknanya kena bagi ruang untuk dinaik kapal Bendam Berahi tu berlabuh. Punyalah besar. Orang Melayu punya kehebatan. Tapi semakin hari semakin kecil. Last orang Melayu ni buat sampan yang kecil sahaja. Tapi sebenarnya teknologi tu dah ada dah. Ada kepandaian kita. Okey, jadi tapi Allah nak Allah nak mengurang adalah hikmahnya Allah Taala alam. Okey.
Orang yang kalau kita melihat ayat 78 ni lagi, maknanya orang dulu-dulu pun, orang sebelum zaman Nabi Musa pun telah ada mengumpulkan harta kekayaan, tetapi Allah telah menghancurkan. Kalau kita melihat ke ayat 79, okey, 79 fa kharaja Qarun kan. Okey. Fa kharaja ala qaumihi. Okey, fa kharaja ala qaumihi maknanya ayat 79 ni, Qarun keluar kepada kaumnya dan memakai perhiasan. Okey, maknanya kalau kita relate lah dengan orang-orang kita sekarang ni kan. Okey, kita kaya, pakai perhiasan, kemudian kita menunjuk-nunjuk kita punya nikmat ataupun kita menunjuk-nunjuk kekayaan kita kan. Ini saya tak naklah kata pada sesiapa pun kita ada duit sikit, kita ada kereta besar, kita tunjuk-tunjuk kan. Ini kereta aku bekerja keras. Okey, aku bekerja keras sampailah kita menetapkan bahawa, menyatakan bahawa ini semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah yang mengurniakan perkara tersebut. Dan bila kita melihat orang kaya kan, ramailah orang-orang kaum Nabi Musa pada ketika itu, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun. Sesungguhnya dia adalah orang yang bernasib baik. Okey. Itulah yang berlaku. Maknanya dia menunjuk-nunjuk dan ramailah. Okey, ramailah kalau kita melihat orang kaya kan, bawa kereta besar, bawa kereta mahal kan. Okey, kita pun selalu kata alangkah baiknya kalau ada kekayaan seperti yang didapati oleh orang kaya tu kan. Tapi hakikatnya, walaupun kita bawa kereta yang biasa-biasa sekalipun, kita melihat, cuba kita tengok kiri dan kanan kita, ada yang bawa anak naik motor kan, dalam hujan-hujan. Sebab apa? Cabaran ataupun ujian ataupun dugaan yang Allah berikan kepada kita adalah berbeza-beza. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mengurniakan ataupun memberikan ujian ini dengan apa yang kita mampu. Mungkin mereka bawa kereta mahal, tapi mereka ada tanggungjawab ataupun ujian mereka yang tersendiri. Ada yang contoh bawa kereta mahal tetapi dia tiada anak, sedangkan kita bawa kereta biasa-biasa tapi anak kita ramai dan baik-baik semuanya. Itu semua adalah Allah punya kurniaan. Okey? Allah punya pencaturan. Jadi kita bersyukurlah bersyukurlah. Kalau kita sekarang ni kita tengok ayat ke-80. Okey, kalau 80 ni sekejap ya. Kalau ikut ayat 80, kalau 80, maksudnya ayat ke-80 ni kita tertinggal tadi Terima kasih Puan Hamimah. Okey. Alright. Okey. Sama-sama Ustaz. Okey, alright. Ayat 80. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Dan pahala besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Jadi kita perlulah sabar. Maknanya orang-orang yang dianugerahkan ilmu ini, dia menegur ataupun menasihatilah. Menasihati kaumnya supaya, kalau kita kat sini, waqala allazina utul ilm, yang digunakan, maknanya bukan Nabi Musa yang cakap bukan Nabi Musa yang cakap. Maknanya orang-orang yang berilmu, maknanya ada alim ulama pada ketika zaman Nabi Musa alaihissalam itu menegur kaumnya sendiri bahawa pahala ataupun ganjaran yang Allah berikan itu lebih besar bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maknanya bila kita kaya, kita ada duit, maknanya ada ujian yang Allah berikan dan perlu kita orang kata apa? Kita kongsi kekayaan kita itu. Tidaklah supaya, tak adalah kekayaan itu hanya dimiliki oleh seseorang sahaja. Kalau boleh biar semua orang Islam kaya dan senang. Tapi janganlah sampai kita tak apalah, tak naklah kerja, nanti kita dapat duit zakat. Tak, kita perlu bekerja untuk supaya kita dapat membayar zakat dan mendapat ganjarannya. Mendapat ganjaran untuk pahala kerana kita menunaikan zakat. Okey. Jadi dalam ayat ini, ayat 81, lalu kami timbuskan dia bersama dengan rumahnya di dalam tanah. Maknanya Allah timbuskan, timbuskan Qarun ini dalam tanah. Maknanya semua kekayaan yang dia ada itu, tidak dapat orang kata apa, ditimbuskan ataupun ditanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak tahulah macam mana ditanam kan, tapi itulah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Maknanya semua tenggelam. Semua tenggelam dan tidak mendapat sebarang golongan yang dapat menolong dari azab Allah. Maknanya
harta kekayaan yang dimiliki oleh Qarun pun tidak dapat membantu hanya kerana mereka tak bayar zakat sahaja. Qarun ini tak bayar zakat sahaja ataupun infak lah kan. Infak mungkin zaman Nabi Musa alaihissalam telah wujudnya sistem zakat, tapi tak tahulah macam mana kiraan dia. Okey, tapi Qarun ini tak nak menginfakkan hartanya, Allah azabkan dia, Allah tenggelamkan Qarun ni. Walaupun mereka Qarun ini adalah sebahagian daripada kaum Nabi Musa, tapi dia tetap dikenakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pula ayat 82? Okey, 82. Dan orang-orang yang pada zaman lalu bercita-cita, kalau kita merujuk ayat yang 79 ni, okey, dia dijawab balik dalam ayat 82. Orang-orang yang pada masa dahulu bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun mula sedar dan kami berkata, wah, sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan dia jugalah yang menyempitkannya. Kalau tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, tentulah kita akan dibinasakan dan tertimbun di dalam tanah seperti Qarun. Maknanya, aduhai, sesungguhnya orang-orang yang kufur nikmat Allah tidak akan berjaya. Jadi kita perlulah belajar orang kata apa, istilah ataupun syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita meningkatkan kata apa, infak kita kepada golongan-golongan yang memerlukan. Okey. Jadi itu adalah kisah kepada Qarun ni. Tiba-tiba saya terfikirlah. Terfikirlah. Okey. Bayangkan punya Allah sayang kat kita. Kita ni dilahirkan pada zaman sekarang ni lah. Pada zaman sekarang ni kita telah menerima Islam. Okey, menerima Islam daripada ibu bapa kita ataupun ada yang convert kepada Islam. Okey, kita telah menerima Islam. Bayangkan ketika mungkinlah kalau bayangkan jika anda ni berada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak mempunyai apa-apa, tapi ada Qarun. Qarun ni kaya. Jadi anda akan mengikut siapa? Anda akan mengikut siapa? Anda yang ikut Nabi Musa alaihissalam ataupun mengikut Qarun? Jadi betapa bersyukurnya kita ini lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak pun orang kata apa, tidak susah pun memeluk Islam ni. Kita lahir ibu bapa kita ni telah mengajar kita tentang Islam. Kita sekolah pun sekolah Islam, sekolah agama ataupun sekolah biasa, tapi ada aliran Islam, ada belajar pendidikan agama Islam. Jadi kita menerima Islam itu. Bayangkan kalau kita hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni ada kekayaan. Adakah kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi bersyukurlah kita kan, berkat ataupun kehebatan sahabat-sahabat Nabi, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu sampai ke Nusantara ini, dan seluruh umat Islam di Nusantara ini alhamdulillah menganut ataupun memeluk agama Islam, dan sampailah sekarang ini Islam terjagalah, boleh dikatakan terjagalah keturunan-keturunan kita sampailah sekarang ini beragama Islam, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya ada benda nak cakap tadi, saya pernah lupa dah. Okey, jadi tak apalah, nanti kita akan sampai mungkin dalam topik yang lain. Jadi saya rasa itu sahaja penyampaian saya pada hari ini. Baik, jangan lupa isi link kehadiran, ada form ni, CPD, untuk mata CPD. Okey, jadi ada apa-apa lagi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita? Okeylah, tak apa. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah, terima kasih saya ucapkan kepada pihak F54 kerana menjemput saya. InsyaAllah minggu hadapan mungkin kita bawa kisah lain lah pula. Ini kita Qarun. Mungkin minggu hadapan kita akan buat kisah lain lah. InsyaAllah macam Ustaz Syaril kata, kita cerita tentang sirah lah, sejarah. InsyaAllah saya akan cubalah menggali kisah-kisah yang menarik di dalam Al-Quran untuk kita kongsikan bersama. InsyaAllah. Jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Jadi terima kasih saya ucapkan. Jadi jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.